Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. Jadi kita sambung tempat kita berhenti tadi pada muka surat 25. Muka surat 25 tempat kita sambung. Berkata Tuan Musannif rahimahullahu ta'ala, itulah pengarang bagi kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Katanya, dan ketahui olehmu bahwasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Faedah berlapar ni dia ada beberapa perkara yang akan diceritakan. Manfaat berlapar ni ada beberapa perkara yang akan dibagi tahu. Jadi setengah daripadanya, sebahagian daripadanya nak cerita. Nipis hati, yang ni lembut hati, nipis hati, hingga mendapat ia seorang akan sedap mengerjakan ibadah. Asbab daripada kita berlapar ni, Nizam, bila mana kita duk berlapar, duk ajak diri kita lapar, menjadi asbab kepada kita, menjadi manfaat kepada kita, menjadi faedah kepada kita, apa dia? Membawa kepada kita ini mendapatkan sedap, menjadi nipis hati kita, lembut hati kita, dan membawakan kepada sedap kita dalam mengerjakan ibadah. Sebab tu tengok ibadah bulan Ramadan lebih banyak daripada ibadah bulan biasa. Yang tarawih boleh 20 rakaat, cuba kalau bulan biasa. Baca Quran boleh habis khatam bulan Ramadan, cuba kalau bulan biasa. Jadi susah. Begitu. Dan setengah daripada faedah berlapar tu lagi, cerdik hati. Hati tu dia jadi tajam. Akal pun jadi tajam, hati pun jadi tajam, jadi cerdik, jadi mudah. Tu. Kerana kenyang itu mensebabkan bodoh, kata Tuan Musannif. Bodoh lah kalau kata kita duk banyak kenyang, jadi nampak jadi bodoh. Sebab apa? Bila mana perut kita kenyang, tak boleh nak fikir. Blur bahasanya noh. Ataupun orang panggil tepu kepala. Tak boleh makan banyak. Sebab tu kita bagi pelajar-pelajar kita pun kita duk tekan jangan duk makan banyak. Bukan dekat jangan makan banyak, makan pun memilih juga, jangan duk makan ikut dan. Ni hantam ikut dan, makan ikut dan tak boleh. Begitu. Dan setengah daripada manfaat kita berlapar ni apa dia? Faedah kita berlapar. Memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Dia boleh menghalang ataupun dia boleh menolak, memecahkan keinginan kita, menghilangkan keinginan kita bagi mengerjakan maksiat. Itu kelebihan berlapar. Dalam ni cerita belaka dah. Itu disebut nama kitab Penawar Bagi Hati ni sebagai panduan kepada kita, sebagai ubat kepada kita, sebagai cara kita dalam nak mengawal.
dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Yakni dengan sebab kita berlapak ni manfaat daripada ni, dapat mengerasi ke atas nafsu yang sangat duk suruh kita, duk pulun suruh kita dengan buat jahat. Tu dia jadi passion tu. Kalau kata kenyang sangat. Ada kemudaratan dia. Kadang-kadang dengan sebab makan banyak sangat tu jadi sakit perut balik. Tak boleh kenyang sangat. Kan? Siapa ni? Kenyang. Kena pergi cari ino pula makan bu. Sengkak perut. Tak boleh menyawa. Sebab itu makan ni dimasukkan dalam tajuk ini, diletakkan sebagai menjadi faedah kepada kita. Dan setengah daripadanya daripada faedah belapak, ringan tubuh bagi semayang tahajud. Kalau makan banyak malam, burger 3 biji malam nak tidur ke, tahajud esok qalu innalillah. Malam tak boleh makan banyak. Ada malam ni tak boleh nak makan banyak. Makan banyak esok memang dekatkan tahajud, terkejut. Allah, subuh habis. Di malam pun elok. Kita sendiri kalau ikut amalan diet, malam tak boleh makan dah. Makan petang sebelum maghrib tu. Lepas malam ni sekadar siapa, sekadar lapik-lapik perut ya, bagi abang boleh tidur. Esok bangun-bangun tu dia ringan nak ibadah. Ni makan Allah nak tidur saja. Si Arab lagi. Nak tidur malam. Macam-macam kau. Dan mengerjakan ibadah yang ni. Dan setengah daripada faedah lapak tu, dia boleh meringankan tubuh bagi mengerjakan ibadah. Tu. Dan hilang mengantuk. Hak ni. Ya. Dan hilang mengantuk yang menegah ia mengantuk tu daripada ibadah. Baca Quran ngantuk. Ngaji mengantuk. Kan? Ni punca makan. Semayang mengantuk. Tengah berdiri pun boleh duduk. Tengah berdiri. Mujak tak sembam turun. Sebab apa? Punca apa dia duduk cari ni? Mai kok mana mengantuk teruk kan? Banyak makan. Letih pasal lah letih. Kadang-kadang letih sebab kerja, kadang letih sebab makan. Makan letih juga, makan banyak. Letih. Tu. Dan setengah daripadanya, daripada faedah 8 ni apa dia lagi? Memada dengan sedikit daripada harta dunia. Dengan sebab kita duk belapak ni, kita berasa cukup. Kita duk ajak diri kita, cukup lah makan banyak mana. Jadilah, bila nak makan, duit tak banyak mana ke. Jadi dia duk berjaga. Tak apalah, tak gaduh. Kita duk belikan sungguh ni, bila duk macam duk habaq awal tadi, macam kita duk mengaji awal tadi. Duk belikan ke nak makan, dia kalut nak kumpul duit nak makan. Bila duit dah ada banyak sikit, dia kalut nak kira hebat-hebat, apa sakan-sakan sikit. Lepas tu dia gaduh pi kot, belakang, hebat-hebat belakang. Ini benda-benda ini syarak kita kawal kepada kita. Macam kita mengaji hari tu, dia tak mau bagi kita jatuh dan lega. Dia pesan kepada kita, jangan main tepi lega, takut jatuh. Ini benda-benda ni nak kawal kepada kita. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ada yang kaya, tapi mereka boleh kawal, boleh jaga. Tinggal takbir Ratul Ula, jual kebun kurma. Kita tak semayang. Duk kalut-gelut ke dunia lagi. Bukan takat tinggal takbir, bukan takat tinggal semayang Jumaat, tinggal semayang terus. Tak semayang lah bahasa mudah dia. Duk kalut lagi. Mana habuan aku ni tak dapat hari ni. Bunyi tu. Sebab itulah kita nak kata di sini, apa yang telah tuan musannif kita, tuan pengarang kita ambil daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali letak di sini ni, nak bagi tahu kepada kita
memada dengan sedikit daripada harta dunia dengan asbab kita berasa kita duk beramai dengan duk membanyakkan lapak ni menjadi asbab kepada kita rasa pada dah dengan sedikit daripada hak ada ni jadilah merasa cukup dengan apa yang ada jadilah. Tadi pagi dia makan dah, tengah hari tengok kalau nak makan makan, tak makan tengok petang-petang lagi pula lah macam tu. Makan dah pagi, makan pula tengah hari ni, nak kisah apa kita. Macam tu pula kan. Kita tak makan pagi tak apa, hari makan pula. Jadi atas kita sebenarnya benda ni, atas kita. Kita tak pandai nak kontrol benda ni, dia bawa kita jadi hanyut. Jadi lara. Jadi leka. Sebab dunia kita duduk ni bukan lama sat ya. 90 tahun lama? Tak lama lah. Dia tanya Mak Long 90 tahun baca Fatihah betul ke tak? Tak betul lagi. Dia nak 400 tahun lagi nak baru nak betul Fatihah. Baca Fatihah sikit Mak Long. Mak Long tak reti lagi nak baca surah Fatihah ni. Ustaz tolong ajar. Umur 90 dah. Tak boleh lagi nak betul Fatihah. Tu nak berapa ratus tahun lagi. Rasa macam lama dah. Rasa macam lama dah 90. Tapi sebab Fatihah pun tak betul lagi. Sedangkan Fatihah satu rukun di dalam sembahyang yang kalau kita tidak baca tidak sah. Cengkreng kalau macam ni. Jadi perlu berapa ratus tahun lagi baru nak betul. Maksudnya 90 tahun tu tak cukup lagi. Sat sangat. Jadi jangan lupa lama. Sat aja. Kalau untuk habuan akhirat ni sat. Kalau untuk habuan dunia, umur 20 boleh jadi jutawan dah. Sat 20 jutawan dah. Untuk habuan dunia panjang masa dah. Untuk habuan akhirat jangan buat kalik tu. Silap-silap umur 90 pun tak lepas hari. 100 pun tak cukup. 300 tahun pun tak cukup lagi. Jangan buat pasal. Jangan buat kalik dengan benda akhirat. Sebab dia pendek sangat masa dah. Tu. Jadi kita kena tengok bagi elok-elok ni. Maka dikatakan lagi Tuan Musannif, adapun kenyang itu maka ada padanya. Tak sat dengan sebab berlapak faedah-faedah dah dicerita. Maka kata lagi Tuan Musannif, adapun kenyang itu maka ada padanya pada kenyang beberapa kebinasaan. Pertama apa dia? Ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Makan kenyang, nak menyawa pun tak boleh. Rokok, silat-silat keluar nasi ke hidung. Sujud, muntah terus, makan penuh. Ni duduk kat ni. 1/3 untuk udara. 1/3 untuk air. 1/3 untuk makan. Kita isi semua. Dengan nasinya, dengan apanya, bagai penuh dah. Ayak pula ngok. Lagi nyawa kat mana? Yang duduk macam tu. Cari ino saya ino. Nyawa tak boleh. Lepas tu saya lagi kalau kata semayang lah. Duduk terus mana larat dah berdiri. Sujud keluar nasi. Susun elok dah kat kita. Kita pergi ikut kita. Tak kena. Lari elemen. Kena elemen lain. Maka sebab itu kena letak bagi elok bahagian-bahagiannya. Jadi kata Tuan Musannif, maka ada padanya beberapa kebinasaan. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Kedua, menambah keinginan nafsu. Kehendak nafsu syahwat kita. Kehendak nafsu syahwat kita pun berkehendak nak hak tu lah. Nak hak ni lah. Nak hak tu. Cuba kalau puasa. Buat apa? Tidur lah. Tak larat. Jadi dan setengah daripada mana? Adapun kenyang itu. Kita tengok balik. Adapun kenyang itu maka ada padanya pada kenyang tu beberapa kebinasaan. Pertama, ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Itu pertama. Kedua, menambah keinginan nafsu. Kita buat misal tadi. Kalau duduk bulan Ramadan tak larat nak buat apa, kerja tidur. Bulan biasa ni cargah pergi sana, pergi sini, cargah belaka. Kan? Pergi post kitab lah, pergi buat apalah, pergi lah, pergi sini, belaka. Kalau tak Ramadan, kalau mari bulan Ramadan, Allah larat. Pagi boleh lah, pagi. Tengah hari tak larat.
Berlapak ni sebenarnya bawa kita kepada ingat Allah banyak. Berlapak ni menyebabkan kita ingat orang-orang hak susah duduk di Afghanistan, di Palestin, mereka pun lapar, di Syria, tak ada makan. Kita duk makan banyak dah. Itu. Jadi keduanya menambah keinginan nafsu. Bila mana banyak makan, dia menambah keinginan memenuhi kehendak nafsu kita. Tu. Dia gaduh lah, tak kira lah nafsu dari segi apa. Kan? Segi nak mendapatkan harta benda ke, makan banyak. Ada tenaga ni, mata. Cuba kalau tak larat, tak ke mana duk tentu. Ketiga, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Tadi kita amak. Jadi bila dia kenyang, dia tak ada rasa belas kasih ke orang-orang miskin, orang tak ada duit. Kan? Dia tengok orang tu susah, dia tak ada berasa nak hulurkan bantuan, nak derma, sedekah, tak ada. Sebab apa? Sentiasa dia kenyang sedia. Macam kisah Fir'aun. Dia tak biasa ada rasa sakit. Jangan kata sakit, menguap pun tak pernah. Lala dia mengaku dia Tuhan, terkejut Iblis. Sebab Iblis pun tak pernah mengaku. Kes kufur tu bukan kes mengaku dia Tuhan, kes dia takabur lah. Tapi Fir'aun, dia kufur kes dia mengaku dia Tuhan. Dia tak mau ikut syariat yang disampaikan oleh Nabi Musa, bahkan dia mengaku dia adalah Tuhan sebab tak pernah sakit. Menguap pun tak pernah, jangan kata sakit. Kita ni jangan cerita sakit orat lah, sakit lutut lah, sakit pinggang lah. Menguap dengan cerita tambah-tambah mengaji pasal ni. Hau lah. Nah. Begitu. Sekali lagi, mana-mana hak terlepas daripada kelas Google Meet boleh masuk melalui Facebook yang telah kita bagi di grup. Bagi yang sedang ikuti Google Meet putih tadi. Minta maaf lah. Tok Pakir punya data teratur lah. Dia dah hak dia. Sampai ketika dia mati, loop terus. Baik. Kita tengok lagi. InsyaAllah 11.30 kita berhenti ya. Bagi nak pergi Kenuri ke, nak pergi mana lagi boleh. Itu. Dia duk cara bab-bab akibat daripada makan banyak ataupun akibat daripada kenyang yang bersangatan. Jadi ketiganya, ketiadaan kasihan akan yang miskin, kerana apabila ia kenyang, nescaya menyangka ia orang akan sekalian manusia semuanya kenyang. Bersalahan lapar tak sama pula macam lapar lah. Tak sama lah macam lapar. Bila mana kita lapar, kita ni duk beringat dengan orang sama. Kita duk rasa juga macam mana orang rasa. Bila kita ni kenyang, kita tak berasa kesusahan orang. Kenyang semata. Mari orang susah kat kita, minta derma, minta sedekah kat kita. Sampai tak reti buat kerja sendiri ni, pergi buat kerja sendiri tu. Tangan ada, kaki ada. Sedekah kita zahir nampak pada dia, tapi yang menilai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah untuk kita ingatkan dia. Saya boleh bagi ni, tapi guna pada jalan yang elok nah. Tak apa kita nak peringatkan dia. Ni duk marah dia kutip derma, marah dia kutip sedekah, kan? Sedekah kita itu Allah yang Maha menilai. Adapun pada kita boleh bagi nasihat kepada dia. Lebih-lebih tu tak boleh. Kecuali kalau memang dia betul-betul salah. Confirm dia pergi lagi, dia ambil duit ni, dia pergi apa? Minum ketum. Tak boleh. Lagi dia pergi beli ganja. Tak boleh. Benda-benda haram. Lagi dia pergi beli arak, beli syabu, beli ais, beli apa benda-benda. Dia beli pisau nak bunuh orang. Kita tahu dah. Tak boleh. Lagi soalan last sekali lah. Ada soalan lagi. Ada soalan di situ dah. Mapuh lah. Mapuh tutup keras hujung. Tak ada. Ni ada satu soalan. Baik. Jadi bersalahan lapar tak sama macam lapar lah. Maka ia lapar tu sebab bagi kasihan belas akan orang miskin. Dengan sebab lapar kita ada rasa kesian ke orang hak lapar juga. Tu. Ni bila duk kenyang kita tak kesian ke orang. Kadang-kadang kat guru kita pun kita tak kesian. Dia duk mengajar, kita duk tidur. Sebab kita kenyang sangat.
Tak kesian kat ustaz duk mengajak. Pasal apa? Aku ngantuk, aku kira apa, aku ngantuk tak lepas aku tidur. Pasal apa? Okey, perut aku kenyang. Jadi bila lapar, Allah. Ustaz ni tak habis ngajak ya, aku dah lapar. Oh, dia duk parti ustaz tu tak habis ke? Jadi duk parti pula ustaz masa lapar. Walaupun dia tengok tu ustaz ni panjang lagi ke aku duk lapar ni. Dia parti ke? Tapi kalau dah kenyang, dia tak parti dah. Ngajak-ngajak ni ngantuk. Dia jadi passion tu. Jadi manfaat tang mana nampak elok? Tang mana nampak elok? Tang lapar tadi, walaupun dia lapar, dia berasa susah hati. Dia tengok ke ustaz tu. Tapi kalau mengantuk, panjang je ustaz ni, mengantuk. Tidur kan tu, tidur sampai habis. Nah. Mula-mula dia tengok live, lepas tu live tengok dia lah. Macam tu. Baik. Dan inilah setengah daripada hikmah wajib puasa. Ni lah hikmah dia bila mana Allah wajibkan kita puasa, ni hikmah dah. Hak dua abang tak sat ni. Dengan sebab kita lapar, kita ada kasihan belah kat orang miskin. Dan keempat mana ni? Keempat daripada kenyang ada padanya beberapa kebinasaan. Mana? Lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Ni yang kita kena ingat. Bila mana banyak kenyang, otak kita lemah daripada ingat ilmu yang bermanfaat. Sebab tu nak cerdik, kena kurangkan makan. Kalau tidak, Tuan Musonif kata apa dia? Bodoh. Tu. Kalau kita banyak makan jadi mengantuk. Bila banyak mengantuk, masa mana kita nak mengaji? Bila mengantuk, masa bila kita nak boleh mengapai? Bila duk mengantuk, masa bila kita nak boleh mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat? Tak boleh. Tu nak kena kurangkan makan. Kelima, habis itu. Kelima, bahawasanya orang yang sempurna, bukan sempran. Sempurna. Kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu pergi datang ia kepada masjid. Dan orang yang banyak kenyang itu, dia tulis lagi. La'ala Zuhair yang kami mengaji dengan guru, bukan lagi, tapi pergi. Buat bulat pada perkataan lagi, tulis pergi. Nizam tidak dah. Tulis pergi, bukan lagi. Buat bulat dekat perkataan lagi. Ada komen dalam live ni kata Google Meet tak ada dah. Tengok kat FB live, Google Meet habis data, kita tambah lagi untuk abang esok pula. Macam mana? Macam tu lah, teratur je lah kita punya data kita ni. Tukar perkataan lagi tu, buat bulat jangan padam. Ni bukan kitab kita karang ni, tak apa kita padam. Buat bulat secara adabnya dengan kitab kita, buat bulat perkataan lagi, tulis di atas tu pergi. Boleh. Okey nah. Jadi kelima, bahwasanya orang yang sempurna iman itu, seseorang yang sempurna keimanan dia tu, pergi datang ia kepada masjid, duk pimai-pimai pi masjid balik. Ni orang yang sempurna iman. Nah. Kita di sini ada surau. Kan? Baguslah kehidupan kita dengan surau. Mengaji dalam surau, tidur pun dalam surau. Pendek kata banyak dalam surau lah. Tu. Nah. Ni madrasah lah bagi orang-orang awam. Mana banyak pergi masjid surau tu, menunjukkan bahawa alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita tergolong di kalangan orang yang sempurna iman. Lagi kata Tuan Musonif, dan orang yang banyak kenyang pula itu macam mana? Bukan lagi dia tulis di situ, sepatutnya pergi. Jadi pergi datang ia kepada jamban. Orang hak sempurna iman ni, dia banyak pi
Majid surau. Kita hak tak sempurna iman ni, duk banyak kenyang. Bila banyak kenyang, banyak pi jamban. Bila pi jamban ke Allahu Akbar, dia menggelakkan hati kita sebenarnya. Lupa dah Sayyidina Osman, sehari sekali je kat pi jamban, ke seminggu sekali. Maksudnya dia kurang makan sungguh sahabat Nabi Sayyidina Osman. Bukan nak kata sahabat lain kekurangan tak. Nak cerita seseorang tu dia ada kelebihan masing-masing. Bahkan Sayyidina Osman ni macam kita maklum, dia tak pernah tengok kemaluan dia sepanjang hidup dia. Subhanallah. Kita belek hitam ke putih ke, naik kudi gatai belek. Kalau kena hajat gagah, tak kena hajat pun dia belek juga, letih. Sayyidina Osman tak pernah tengok kemaluan. Kita yang kata tu, yang kata kemaluan, najis pun tengok. Hari ni sepah hitam, marin kuning. Pula dah. Nah. Nak beritahu kepada kita apa? Benda-benda yang macam ni tak payah tengok. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Jauhar Al-Mawhub, dia cerita pula, meludah kepada tempat kita membuang najis. Lepas kencing kita ludah, lepas berak kita ludah. Bawakan kepada gigi jadi kuning. Kadang-kadang mata pun jadi kuning. Bukan pasal penyakit kuning. Penyakit kuning kadang-kadang kita tengok dia kena penyakit kuning ni, hepatitis, orang sebut hepatitis. Mata dia kuning tak kira lah baby ke orang tua ke. Tapi pasal dia rajin duk tengok najis kadangnya. Gigi kuning. Bukan dia kaki isap rokok. Kalau isap rokok gigi kuning. Ni tak. Dia duk sambil lepas dia kencing, lepas dia berak, dia ludah. Tu. Dia ada cara-cara Islam ajak belakang dah. Ada adab dah. Baiklah. Jadi dengan sebab kita banyak kenyang, banyak pi jamban. Kata termusnah. Maka jika engkau berkata sungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Macam mana aku nak meninggalkan dia? Ni aku ni biasa lagu ni nak tinggal macam mana? Kan? Kadang-kadang tu kan, selalunya jumpa orang isap rokok lah selalunya. Misal, kita tak boleh rokok ni, kalau tinggal tak tahulah dia jadi cari jalan lah. Tak boleh, nak tinggal macam mana tu. Alasan lah. Tak boleh, saya tinggal 3 hari tangan duk ketak macam tu. Tak boleh tinggal. Dia ada ubat-ubat dia. Dia duduk di kesungguhan kita sebenarnya. Untuk meninggalkan rokok ni duduk kesungguhan kita. Ada seorang jemaah umrah terata ilmu. Dia tahu di masa nak pergi ke Mekah tu, dia tahu dalam bakul sampah KLIA. Habis dengan ayat tu. Duduk di Mekah pun tak ingat apa, balik tinggal terus, tak isyak dah. Jadi duduk di kesungguhan kita. Nak tak nak tu duduk di Tuhan. Macam ni ayat ni. Duduk biasa pasien ni nak buat macam mana? Tak boleh, dia berasa tak boleh macam mana tau. Macam tu. Padahal kan sebenarnya boleh. Sekali dia tengok Tuan Musannif cerita. Baru masuk muka surat 25. Baru masuk muka surat 25 untuk naskah Jawi. Tinggal lagi 15 minit lah nak katuk. Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu, kalau orang pasien ni dia kata macam mana? Sungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku. Perut kita ni pasien tak boleh nak tahan lapar, tak boleh. Kan? Dia macam-macam alasan lah. Duduk biasa kenyang. Tak tahu, tak reti duduk kalau lapar. Kan? Macam mana nak jawab bagi dia ni? Jadi biasa macam ni lah. Sehari makan 3 kali. Makan sehari 2 kali berasa lain. No? Duduk biasa kena nasi dah. Sehari tak kena nasi rasa lain. Ayat ni lalu duduk dengar. Tak payah. Kan? Jadi macam mana nak jawab di sini ni? Maka dijawab bahawasanya yang demikian itu, hang kata sungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, kelaziman bagiku,
maka betapa aku, macam mana aku nak tinggal dia, nak ubah dia. Nak ubah dia ni susah lah kan. Maka dijawab bahasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendakikan dia dengan diansur-ansur. Betul-betul kalau orang ni nak berubah, cara nak ubah dia, nak tinggal dia dengan buat secara beransur-ansur. Macam mana? Dan iaitu hak kata kena ubah nak tinggal itu secara beransur-ansur tu, bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa qadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Berkurang sikit-sikit. Qadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Sampai tinggal sikit lah kesimpulannya. Contohnya kita makan sehari 3 kali. Lagi dia buat misal. Sampai tinggal sehari sekali. Oi lah, ni bukan sehari 3 kali, sehari 5 kali. Pagi kena dengan roti cicah ayak lu. Sarapan nasi goreng, mi goreng, macam-macam lah, kutiau kerang lah, kutiau kungfu lah, macam-macam. Tengah hari masak kari kepala ikan lah, ayam masak lemak lah, asam pedas ikan keli lah, macam-macam. Lepas tu, habis tu, tak dah sampai petang. Saat lagi dia pergi buka periuk pula. Salah lapak balik lah. Pukul 4. 6.30. 6.30 hak asim pula. Mari pula malam. Sejuk lapak lah berasa. Pula dah. Cari apa? Burger pula. Habis kenyang. Dekat nak tidur lagi. Dan lagi. Apa? Minum dulu. Ayak apa? Ayak. Macam-macam lah. Teh lah. Kopi lah. Bunyi pun nak tidur lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teratulah maqam kita. Dan iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari daripada makanan engkau yang biasa qadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu tak sedap. Kalau kita buat ansur-ansur macam tu, dia akan jadi macam tak sedap. Tengok-tengok, kita telah mengubah norma baru dalam kehidupan kita. Ni baru orang panggil norma baru. Daripada makan sehari 3 kali, ubah kepada sehari 1 kali. Kan? Boleh buat? InsyaAllah. Dengan izin Allah. Kita bacalah kitab ulama ni. Kita tak buat lagi, baca dulu. Mudah-mudahan dengan kita duk baca, Allah bagi kekuatan kepada kita amal pula lepas ni. Kan kita abang dah tak sat. Mula-mula daripada tangga tak belajar kepada belajar. Selama ni duk beramal, langkah terus pergi amal. Pergi tangga amal terus, pergi maqam amal terus. Ilmu tak ada lagi, tak boleh, tak sah. Ilmu akan tertolak bila mana tidak, amal akan tertolak bila mana tidak ada ilmu. Dia nak kena ada ilmu baru amal diterima oleh Allah. Daripada tangga menuntut ilmu kepada beramal. Daripada beramal nak pergi kepada tangga yakin pula. Yakin. Yakin dengan apa kita amal. Kadang-kadang tak yakin, bismillah baca selalu pun tak yakin. Kalau baca insya-Allah dengan bismillah lah, apa buat pun jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang jadi. Tak yakin. Susah tak ni? Ni sembang mohon boleh lah. Kan? Benda sembang mohon boleh ni. Tapi banyak dah yang kita duk nampak depan mata, yakin insya-Allah boleh. Tu tengok. Kita pergi kat Tok Guru. Dia baca apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dah boleh. Bismillah. Kita ni pas baca ayat kursi lah, ayat apa bala bubuh, tak jadi. Tak ada yakin. Baca pun tangan terketak-ketak, tambah-tambah baca nak ambih kat orang kena rasuk. Baca ayat kursi, dia tu pergi ikut balik. Pergi cabut macam tu lah.
Cabut tinggal tu. Kita baca ayat kursi, dia pun ikut sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la. Dia pun sebut juga Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mula kita tengok dia, dia pun tengok kita. Ada lagi baki ayat ni. Baca sama ni. Sama belak habis, dia tengok baca tak betul tu. Mau tak cabut. Hak asut tu tok guru iblis. Tok guru malaikat yang namanya Azazil. Iblis. Yang alim lah. Mana tempat dia tak sujud, semua dia sujud belakang. Atas muka bumi dunia sujud belakang. Kita tak ada sujud dalam masjid tu. Mana tengah masjid pun kita jangan sujud. Tu. Tak apa, sekilas kita jawab soalan sikit. Ada 1-2 soalan. Baik. Sekejap kita jawab soalan. Ada soalan-soalan pula. Jadi macam tu, kita takkan sedap. Kita perkurang makan kita, kita tak sedap. Tengok-tengok, dah boleh dah macam tu. Kan? Nizam kalau rasa susah buat macam tu. Dan ni sehari berapa kali? 3 ke 5? 5? 3? Kan? Jadi kurang slow-slow. Kurang sabar, ajak diri sabar. Dia marah di sini bukan tak mau bagi kenyang, bersangatan kenyang. Tu kena faham tajuk dia. Kenyang tak apa, bersangatan kenyang masalah. Lepas tu ajak slow-slow lah. Makan ni pun perintah Allah. Tadi kita baca ayat Quran pada. Jumpa. Kulu washrabu. Wala tusrifu. Jangan bersangatan. Suruh minum. Jangan bersangatan. Bersangatan tak boleh. Tu. Ayat Quran nyata dah macam tu. Maka tiada nyata bekas mengurangkan itu, jadi dia tak sedap. Tengok-tengok kurang dah pada diri engkau, dan jadilah mensedikitkan itu adat engkau. Akhirnya jadi kebiasaan, jadi kelaziman dia. Tengok aku dah ubah sikit-sikit lah tu. Dulu rasa awal-awal tu rasa susah ke lah. Tapi tengok ubah sikit-sikit. Tengok-tengok. Aku rasa selesa lah macam ni. Contoh macam tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat, 3 darjat, 3 kedudukan. 3 martabat. Pangkat pertama macam mana? As-siddiqin. Siddiqin ni orang yang muafakat perkataan dan perbuatan. Orang siddiqin. Abu Bakar Siddiq di antara orangnya. Kalau kita tak reti nak tengok Abu Bakar As-Siddiq. Dia cakap, dia buat. Dia membenar sungguh dengan kata-kata dia. Kalau ditimbangkan iman Abu Bakar dengan seluruh iman orang mukmin, nescaya berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Pendek kata di sini, tak boleh dapat iman Sayyidina Abu Bakar pun. Tak boleh nak dapat siddiqin pada seluruh amal dan iman pun. Dapat siddiqin tang makan ni pun tak apa dah. Pangkat siddiqin tang makan ni pun tak apa dah. Boleh dah. Kata guru. Kan? Maka iaitu apa as-siddiqin ni? Menyimpankan atas qadar yang memelihara badannya, menjaga badannya daripada binasa. Qadar tu. Makan ni tak orang bagi rasa lapar. Makan elok rasa okey, sikit je dia. Dak sampai kan? Makan qadar pergi hilang lapar sudah. Ni lemcok mai tu dia. Bukan dekat lampak. Lemak kambing naik ke mata. Tak jadi pula. Orang jamu tak apa, jangan tolak. Tapi tak apalah, banyak ni pun tak apalah. Kan? Tapi itulah kita kata, kita baca kitab alim ulama, bukan kata kita tak amal. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kita untuk amal kepada kita pula lepas ni. Ni mudah-mudahan lah. Amin lah, insya-Allah noh. Dan iaitu yang kata qadar memelihara badan daripada binasa tu macam mana? Qadar yang ditakuti, yakni yang dibimbangi dengan sebab kurang daripadanya akan binasa akal
atau mensebabkan mati. Jadi kita makan tu qada-qada, bahasa selalu orang sebut sekadar ibadah. Makan sekadar ibadah. Makan ni sekadar ibadah sudah. Makan okey sudah, boleh. Dia bagi tenaga sikit dah. Bahasanya apa dia lagi lapik perut. Boleh juga tu. Lapik perut dah makan. Boleh semayang. Masa lapar air, ambil pula makan. Dia nak diet pun kena macam tu juga. Makan sayur-sayur, nasi tak makan. Bagi dia tenaga. Tu. Kadang dia kata makan telur rebus pun boleh buat jadi amalan diet juga. Telur rebus. Ni bukan nak cerita diet. Nak abang di sini kata cara-cara untuk menambah sedap dalam ibadah. Cara-cara nak bagi tahu kepada kita makan sekadar kita boleh beribadah. Yang kedua, bahawa pangkat yang kedua, bahawa terpada ia tercukuplah ia dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Cupak banyak lah. Siapa tahu cupak? Ada dobit cupak tu. Jadi cupak kita ni tak sama pula dengan cupak Madinah. Dah tak tulis pula ni dalam nota dobit. Satu tin susu cupak. Ni cupak di sini ni naknya ni cupak Madinah rasanya di sini. Sebab musannif terjemah daripada Imam Ghazali. Tu. Jadi yang kedua, bahawa terpada ia tercukuplah dia tu dengan setengah cupak tiap-tiap hari. Setengah cupak noh, bukan satu cupak, setengah cupak. Jadi separuh tin susu tu macam kata Ustaz Hafiz tu. Separuh tin susu tu cukup tak? Pusing tengok kat Nizam sengih tu boy. Kata tak jadi macam ni. Bagus ni, dah betul cara kita mengaji ni. Ni betul kita nak suluhkan kita. Kan tak? Lalu ustaz tu sebut kalam ustaz ni dia tak apa bisa lagi kalam tok guru ni. Bisa dia tu. Oi, jangan buat pasal. Kan? Lain macam bisa dia. Dan iaitu setengah cupak tiap-tiap hari tu memenuhi sepertiga perut. Nak habaq kata sukatan setengah cupak tu pada tiap-tiap hari tu, dia ni sebenarnya cukup untuk 1/3. Makanan 1/3, air 1/3, udara 1/3. Jadi dah cukup. Ada tak orang yang dalam sehari dia tak makan? Tak. Ada tak orang saudara kita yang seminggu dia tak makan? Dah. Jadi tengok. Jadi tak ada masalah, benda tu memang ada, cuma kita nak kena ajak diri kita. Kita nak pergi berhenti time station ni. Tepat. Station tak sampai kan? Dan atas yang demikian itu, demikian mana tu? Hak kata setengah cupak tiap-tiap hari, iaitu memenuhi 1/3 perut tu. Memperbuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar buat dah, bukan cerita saja ni. Bukan habaq saja. Dan jemaah daripada sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat-sahabat Nabi dah buat. Kerana adalah makanan mereka itu segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Segantang syair 4 cupak. Segantang syair ni 4 cupak. Pada tiap-tiap 7 hari. Seminggu 4 cupak. Seminggu 4 cupak. Tu nak tengok balik sukatan 4 cupak tu lah. Syair ni Bali lah, kalau tak salah ingat. Syair ni Bali. Gandum ke Bali Hayat? Syair. Gandum ke Bali? Ada tak tulis? Aziz tulis? Tak. Yang ketiga, bahawa memadakan berpadalah secupak tiap-tiap hari. Ini pangkat yang ketiga pula. Macam mana? Dia berasa pada dah, cukup dah dengan secupak tiap-tiap hari. Tak sat setengah cupak. Kan pangkat kedua tak sat?
setengah cupak. Pangkat hak pertama tu, dia makan sekadar boleh bagi tenaga. Makan sekadar tak mau bagi mati. Makan sekadar ibadah. Hak ni ada sukatan cara makan. Mana? Setengah cupak. Tu. Hak ni pula pangkat yang ketiga, secupak penuh tu, satu cupak tu tiap-tiap hari. Dan apabila melebihi demikian satu cupak tiap-tiap hari tu, maka ia bersekutu akan orang kebanyakan orang awam. Kalau lebih daripada tu, orang awam lah. Maqam orang awam. Tak boleh dapat lah siddiqin. Tak boleh lah dapat siddiqin hak pangkat pertama, tak boleh. Hak pangkat kedua macam yang Sayyidina Umar dan para sahabat buat pun tak boleh. Ketiga hak cerai pun tak ada juga. Pakai kata kita ni orang yang awam lah. Tak ada pangkat. Bab makan pun tak ada pangkat, bab ibadah sama telah lagi lah. Nak tiru dalam bab makan pun tak boleh. Bab ibadah. Sayyidina Umar kena semayang dulu baru orang boleh cabut tombak di kaki. Kita kena ketik nyamuk pun selerak habis dah. Dan masuk di dalam membanyakkan makan. Bila mana lebih daripada satu cupak sehari, dia naik ke 2 cupak sehari tu, tu orang kebanyakan orang awam dan masuk dalam kategori mereka yang bukan hak duk belapak lah, tapi kategori orang hak duk banyak makan. Memang kita lah tu, tak cerita siapa kita ni. Adapun mensedikitkan makan dengan ditilik kepada masa, maka iaitu 3 pangkat juga. Hak tak sihat dari segi sukatan. Dari segi masa pula, dia suka ada 3 pangkat juga. Yang lebih tingginya bahawa lapar ia 3 hari atau lebih. Artinya, maknanya tiap-tiap 3 hari atau lebih dia baru makan sekali. Tiap 3 hari makan sekali. Dia kita bukan tiap 3 hari, tiap 3 jam. Ataupun sehari kita makan 5 kali kan. Ni setiap 3 hari atau 4 hari sekali makan. Allahu Akbar. Tu dari segi masa. Tu pangkat pertama. Maka sungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia 6 hari. Subhanallah. Cerita 3 hari, 4 hari. Sayyidina Abu Bakar 6 hari lapar sekali makan. Padanlah iman dia kalau nak ditimbang dengan seluruh orang mukmin. Lebih dia. Kita sehari 6 kali makan. Boleh lawan tak? Tak boleh lawan. Bab makan tak lawan lah. Tambah bab semayang lagi tak boleh. Tambah bab ibadah lagi tak boleh. Dan adapun yang pertengahannya, macam mana yang pertengahan pula? Bahawa makan ia pada tiap-tiap 2 hari. Tiap-tiap 2 hari ni macam Nabi Daud yang sebut puasa Nabi Daud. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Tu. Dan yang lebih rendah bahawa makan ia tiap hari sekali. Paling rendah, paling cerai ni, paling cerai sekali lah. Last, orang panggil last kopek sekali dah. Tak ada apa dah. Habis teh, habis meter dah. Last sekali ni. Sehari 1 kali makan. 1 hari 1 kali makan. Ni paling rendah, kata Tuan Musannif. Dan yang lebih rendah, bahawa makan ia tiap-tiap hari sekali. 1 kali saja. Apa makan. Tak ada juga puasa kita dan senarai ni pun tak ada juga. Tak ada nama, tak ada nombor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adapun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari. 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali ke, 6 kali ke, tak terkira ke. Siapa dia? Maka tiada ada baginya kelakuan lapar sama sekali. Tak usah duk mohong lah dia kata dia lapar kan. Lapar tak lapar lagi tu, dia turut nafsu. Allahu Akbar. 3 kali makan. Malam ni lapar ada, tak boleh sebut lapar. Sebab apa? Kebulok bahasa Kedah panggil kebulok.
Asal duk kubuluk. Allahu akbar. Aib yang kita ni lah. Aib malu kita ni, malu. Tak boleh. Bab beramal pun kalah, bab makan terbalik kurang tu bahasanya. Allahu akbar. Rasa berdosa kita baca kitab ni tapi duk berbohong. Sebab apa? Sebab kita tak buat gini. Tapi insya-Allah kita doa moga-moga Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita beramal insya-Allah lah. Amin amin ya Allah dah. Kita tambah lagi satu ni, jadikan buku ini juga amalan wirid kita. Wirid macam mana? Bacalah tiap hari, habis baca. So mengaji ni pun habis baca. Habis baca. Sebagai peringatan kepada kita. Tujuan kita mengaji nak faham lah apa dia Tok Guru habaq dalam ni. Tu. Dan adalah ia hak makan lebih daripada 2 kali tiap-tiap hari tu. Meninggalkan kelebihan lapar, dia tak dapat manfaat lapar, tak dapat faedah lapar. Hak tu abang dia awal tadi, apa dia faedah berlapar pada dia tak dapat. Lepas tu kita kena beramai lepas ni nizam. Tahu? Bukan nizam seorang aja. Ayat pun serupalah. Ikhwan pun serupalah. Ali Karumi pun serupalah. Haziq pun serupalah, kan? Okey. Habis itu wallahu a'lam, dan kemudian kata bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Habis dah bab banyak makan. Nak tengok kepada banyak berkata-kata pula, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Dan esok tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para penuntut semua, insya-Allah esok pukul 2.30 daurah online bersiri kita dengan ustazah kita dalam siri yang kelima, Ustaz Fir. Siri kelima pada besok jam 2.30 petang insya-Allah. Soalannya, bagi yang tertinggal di Google Meet boleh tengok di YouTube malam ni, boleh tengok insya-Allah malam ni di YouTube. Malam ni ataupun pagi esok di YouTube. Termasuk yang daurah Ustaz Azhar kemarin yang kita belum masukkan di YouTube. Yang tertinggal. Soalan tadi ada mana? Ayat 8 dan 9 saja dia tak boleh ikut. Hak ni kena, saya lupa dah ni bab ruqyah ayat kursi ni. Tapi kita baca bagi elok-elok, kita baca tak elok dia tak ada manfaat. Baca dan dia ada waqaf 9 kalau tak salah ingat. Baca. Hambui. Kita nak keluar pun musim-musim Covid ni baca ayat kursi. Jadi hambuan manfaat kepada kita. Dia Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan takat boleh jaga kita, Arash pun dia jaga. Tambah kita ni apa sangat kan. Banyak makan akan mengantuk. Bila majlis ilmu pun mengantuk. Sungguh dengan kita majlis ilmu. Mayam pun kadang-kadang main dengan makan banyak ni. Tidur itu lah. Itu. Soalan lagi satu, lapak ini akan membuatkan kita ingat nanti masa Dajjal muncul pun makanan kita zikir je kan masa tu. Masa Dajjal mari, Dajjal mari, memang makanan kita akan dicatu tu. Sebagian ulama kata memang zikirlah menjadi makanan kita ketika itu. Kena buka dalam kitab Fitnah Dajjal yang diceritakan oleh almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, ada cerita. Boleh tak kalau kita baca kitab Penuh Bagi Hati ke ahli keluarga kita walaupun kita masih belajar? Boleh, baca setakat mana hak kita mengaji lah. Hak tak mengaji jangan duk baca. Tujuan ulama simpan ilmu dia dalam kitab ni supaya kita dapat amal walaupun dia dah tak ada. Tapi nak amal, nak baca pun hak dalam ni mesti kena telaki dengan guru dulu biar betul. Lagi tulis lain, baca lain. Sepatut kefahaman macam tu pergi jadi kefahaman lain. Jadi berhajat kepada talaqi, menadah. Yang mana yang tertinggal rakaman tengok balik daripada awal. Ada orang tanya, macam mana nak ajak kawan join, boleh ke? Boleh, tak ada masalah, tapi pastikan daripada awal ajak dia masuk grup baru boleh faham. Ni tengok hari ni saja kan. Boleh lah, boleh. Tapi takat hari ni lah. Okey. Itu saja soalan-soalan yang ditanyakan. Kalau berlapar adakah boleh mendatangkan sakit seperti gastrik? Kalau dia berlapar
tidak diansur-ansur memang mendatangkan masalah. Beransur-ansur. Contoh hari ni sehari makan 3. Kurangkan kepada sehari makan 2. Slow-slow lah. Kalau setahun pun setahun, kalau 10 tahun 10 tahun, slow-slow. Dia nak mujahadah ni. Slow-slow macam tu. Bukan boleh terkejut-terkejut. Lepas tu kurang kepada sehari sepinggan. Dulu masa kami mengaji ingat salah seorang guru had di sini juga. Dia boleh makan sehari 2 kali. Pagi sarapan kuih. Lepas tu saat lagi tengah hari dia makan nasi. Lepas tu sampai ke malam tak makan lah. Uish, tahan perut. Kami je ni tak boleh. Berketak tangan. Masa duduk pondok tu makan nasi minyak dengan bawang. Masa duduk pondok jilah tau, Ustaz Fih. Nasi dengan minyak bawang. Sedap tak kata dah. Ya Allahu Akbar. Kau tak try. Kita cerita lah ni pun kita tak buat dah. Dulu boleh jadi kalau kita nak berlapar memang kalau dia akan mendatangkan masalah gastrik, slow-slow, pelan-pelan. Sehari kalau sehari 5 kali, kurangkan kepada sehari 4 kali. Kurangkan kepada sehari 4 kali. Ataupun kalau sehari tu dia 5 kali dan setiap kali tambah 3 pinggan. Kurangkan kepada sehari 5 pinggan juga. Macam tak ada kurang pun tak apa. Biar tak ada kurang. Tapi masa tambah kurangkan kepada sekali makan cuma sepinggan. Walaupun dia makan 5 kali dalam satu hari. Okey. Kurang ansur-ansur. Kata Tuan Musanif. Boleh nah? Okey. Saya rasa itu saja soalan kita. Soalan mudah je hari ni. Kena banyakkan puasa lah gitu Ustaz. Nak puasa. Sebab tu kelebihan puasa tu ada banyak. Nak puasa silakan. Lain macam slow. Okey, itu saja. InsyaAllah kita jumpa besok pada jam 2.30 petang. Pada besok hari insyaAllah. Kita jumpa lagi pada besok hari jam 2.30 petang. Sekian saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Fil akhirati hasanah. Qabbalallah.